Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Akila Minta Aziz. Nama singkatan saya boleh dipanggil sebagai Aisyah. Saya pelajar semester 3 daripada pendidikan awal kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi, nama saya Nurfah Adila binti Zainuddin, lebih dikenali sebagai Farah. Saya merupakan pelajar semester 3 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ain Natasha binti Amri. Boleh panggil saya Aina. Daripada pelajar di PIKIP. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syuhada dari Pendidikan Awal Kanak-Kanak semester 3. Hari ini saya akan membentangkan tentang Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia secara resminya merupakan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, iaitu Undang-Undang Utama dan Tertinggi di Malaysia. Ia mengandungi 183 perkara. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 1957. Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Red yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ia bermula daripada satu persidangan Perlembagaan Ismat yang telah diadakan di London pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956 yang dihadiri oleh satu rombongan delegasi daripada Persekutuan Malaya yang mengandungi 4 wakil pemerintah, iaitu Ketua Menteri Persekutuan Tunku Abdul Rahman dan 3 menteri-menteri lain, dan juga Pesuruhjaya Tinggi British di Malaya dan penasihat-penasihatnya. Seterusnya ialah objektif Perlembagaan Malaysia. Yang pertama, untuk mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil. Kewujudan perlembagaan dari segi sejarahnya adalah berdasarkan tolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara seperti hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan lain-lain lagi. Dalam hal ini, walaupun perlembagaan memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi negara dalam perkara 3, tetapi agama lain juga bebas diamalkan di Malaysia. Contoh lain, peruntukan bahasa Melayu juga sebagai bahasa rasmi negara juga ada kelonggarannya apabila bahasa-bahasa lain boleh juga digunakan. Manakala dalam perkara hak keistimewaan orang Melayu, yang di-Pertuan Agong tidak sahaja menjaga kepentingan orang Melayu, tetapi kaum bukan Melayu juga mendapat perlindungan yang sewajarnya. Peruntukan ini adalah untuk melahirkan satu bentuk pemerintahan yang adil dan tidak menitik beratkan suatu kaum sahaja. Selain itu, perlembagaan ini digubal untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Sebagaimana yang digariskan dalam perlembagaan, terdapat beberapa peruntukan tertentu yang khas untuk yang di-Pertuan Agong dan Raja atau yang di-Pertua Negeri. Dalam hal ini, walaupun baginda mempunyai bidang kuasa tertentu, tetapi segala tindakan mereka adalah tertakluk kepada perlembagaan, iaitu pada bahagian 4, bab 3, perkara 40. Jadi ini dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Ia juga merupakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Perlembagaan sesungguhnya telah menjadi undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan utama dalam pengumbalan undang-undang persekutuan dan negeri. Malahan, apa-apa masalah dalam pembuatan undang-undang atau rujukan apa-apa hukuman kepada seseorang warga negara adalah berdasarkan perlembagaan. Selain itu, perkembangan isi. Perlembagaan Malaysia ini dibahagikan kepada 15 bahagian dan 13 jadual. Setiap bahagian mengandungi satu atau lebih perkara yang relevan. Contohnya, bahagian 1, negeri-negeri, agama dan undang-undang persekutuan. Perkara 3, agama bagi persekutuan. Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 4, Undang-Undang Utama Persekutuan. Perlembagaan ini ialah Undang-Undang Utama Persekutuan dan apa-apa undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu.
Yang seterusnya, bahagian 2, kebebasan asasi. Perkara 5, kebebasan diri. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Tertakluk kepada fasal 2, 3 dan 4. Setiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Yang kedua, semua warga negara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata. Yang ketiga, semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan. Perkara 11, kebebasan agama. Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasal 4 mengembangkannya. Tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagian bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri. Ketiga, tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Kedua, menubuhkan dan menyelenggarakan institusi bagi maksud agama atau khairat. Yang ketiga, memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. Seterusnya, bahagian 3, kewarganegaraan. Bab 1, pemerolehan kewarganegaraan. Perkara 14, kewarganegaraan melalui kuat-kuasa undang-undang. Tertakluk kepada peruntukan bahagian ini, orang yang berikut ialah warga negara melalui kuat-kuasa undang-undang, iaitu tiap-tiap orang yang lahir sebelum Hari Malaysia yang menjadi warga negara persekutuan menurut kuasa peruntukan yang terkandung dalam bahagian 1 jadual kedua. Perkara 15, kewarganegaraan melalui pendaftaran isteri dan anak warga negara. Tertakluk kepada perkara 18, apabila permohonan dibuat kepada kerajaan persekutuan oleh mana-mana perempuan bersuami yang suaminya seorang warga negara, maka perempuan itu berhak didaftarkan sebagai warga negara jika perkahwinan itu masih wujud dan suami itu seorang warga negara pada permulaan Oktober 1962. Bahagian 8, pilihan raya perkara 113, perjalanan pilihan raya, iaitu maka hendaklah ada satu suruhanjaya pilihan raya yang hendaklah ditubuhkan mengikut perkara 114 yang tertakluk kepada peruntukan undang-undang persekutuan hendaklah menjalankan pilihan raya ke Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Undangan Negeri dan menyediakan dan menyemat daftar-daftar pemilihan bagi pilihan raya itu. Perkara 116 bahagian pilihan raya persekutuan. Bagi pemilihan ahli-ahli ke Dewan Rakyat, sesuatu unit kajian semula hendaklah dibahagikan kepada bahagian-bahagian pilihan raya mengikut peruntukan yang terkandung di dalam jadual ke-13. Perkara 117 bahagian pilihan raya negeri. Pemilihan ahli ke Dewan Undangan suatu negeri hendaklah dibahagikan kepada seberapa banyak bahagian pilihan raya mengikut bilangan ahli yang dipilih supaya seorang ahli dipilih bagi setiap bahagian pilihan raya. Dan pembahagian itu hendaklah dibuat mengikut peruntukan yang terkandung dalam jadual ke-13. Untuk jadual perlembagaan Malaysia berdasarkan jadual perlembagaan bagi kedua perkara 39 bahagian 1 perkara 14 nombor 1A, kewarganegaraan melalui kuat-kuasa undang-undang bagi orang yang lahir sebelum Hari Malaysia akan menjadi warga negara persekutuan menurut kuasa mana-mana peruntukan perjanjian persekutuan bagi Tanah Melayu pada tahun 1948. Seterusnya, bahagian 2 perkara 14 nombor 1B, kewarganegaraan melalui kuat-kuasa undang-undang bagi orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia dalam persekutuan pada Hari Merdeka atau selepas Hari Merdeka tetapi pada sebelum bulan Oktober 1962. Jadual ketiga, perkara 32 dan 33 bagi pemilihan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong, seseorang raja layak dipilih menjadi yang di-Pertuan Agong melainkan jika raja itu belum dewasa atau raja itu memberitahu penyimpan mohon besar raja-raja bahawa beliau tidak berhasrat untuk dipilih. Jadual ketujuh, perkara 45 untuk pemilihan ahli Dewan Negara. Nama calon yang dipilih hendaklah dicadangkan dan disokong oleh ahli-ahli Dewan Undangan dan ahli yang mencadangkan atau yang menyokong hendaklah mengemukakan suatu pernyataan secara bertulis, iaitu ditandatangani oleh orang yang dinamakan itu bahawa dia bersetuju berkhidmat sebagai ahli Dewan Negara jika terpilih.
Akhir sekali, jadual kelima perkara 38 nombor 1 Majlis-Majlis Raja tertakluk kepada peruntukan yang berikut dalam jadual ini. Majlis hendaklah terdiri daripada duli-duli yang maha mulia, raja-raja dan raja yang dipertua bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan adalah perlembagaan bertulis dalam sesebuah negara. Kebanyakan perlembagaan menetapkan bahawa pindaan tidak boleh digubal melainkan pindaan telah melalui prosedur khas yang lebih ketat daripada keperluan buat gubalan undang-undang lain. Contoh-contoh prosedur khas ini termasuk supermajoriti di dalam Dewan Undangan ataupun kelulusan langsung oleh para pengundi dalam satu referendum ataupun kombinasi dua atau lebih prosedur khas yang berlainan. Menurut perkara 159 dan 161E, perlembagaan persekutuan boleh dipinda melalui 4 cara iaitu cara yang pertama adalah sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen dan perkenan majlis raja-raja. Hal ini kerana hal ehwal agama Islam telah tetap dalam negara Malaysia dan juga kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah menjadi bahasa yang rasmi dalam rakyat Malaysia. Perkara yang kedua adalah sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen dan persetujuan yang dipertua negeri Sabah dan Sarawak. Hal ini kerana hak warga negara Sabah dan Sarawak menjadi warga negara Malaysia dan pemberian royalti oleh kerajaan persekutuan kepada Sabah dan Sarawak. Cara yang ketiga adalah sokongan majoriti mudah 1/2 ahli parlimen. Hal ini dikatakan demikian kerana pelantikan dan persaraan ahli Dewan Negara dan juga persepadanan kawasan pilihan raya telah ditetapkan oleh Yang di-Pertua Agong dalam negara Malaysia. Cara yang keempat adalah sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen. Hal ini kerana perkara-perkara yang tidak disebut dalam mana-mana cara pindaan di atas adalah termasuk dalam cara yang keempat. Kesimpulan, Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara kita. Perlembagaan Malaysia yang digubal menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, sistem politik dan pentadbiran negara. Di samping itu, dapat memberikan jaminan perlindungan kepada semua rakyat. Perlembagaan merupakan tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Permufakatan sosial yang dipersetujui sewaktu menggubal perlembagaan merupakan persetujuan yang telah diterima oleh pelbagai pihak pada ketika itu. Oleh itu, ketinggian perlembagaan seharusnya dijunjung bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara Malaysia. Demi memastikan perkara tersebut, kuasa pemerintahan dibahagikan kepada 3 cabang iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman bertujuan memastikan kesemua badan itu saling melengkapi tetapi tidak melangkaui kuasa badan lain. Secara keseluruhan juga, perlembagaan persekutuan amat mustahak dalam aspek pentadbiran dan pembangunan negara kerana dapat menjamin kestabilan, menjamin kelicinan pentadbiran kerajaan, memperuntukkan hak asasi.